Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertamanya kita bersyukur kepada Allah masih ada umur, ada peluang lagi untuk kita bersama. Kita doa kita sempat untuk masuk dalam bulan Ramadan. Lusa tu pun belum tentu lah. Muhammad Ali pun dah meninggal. Tahu? Muhammad Ali kan? Juara tinju dunia. Kan? Ada berapa hari lagi nak sambut puasa, dia mati kan? Sampai umur. Tadi petang pun saya ceramah pada majlis kanser Persatuan Kanser Negeri Perlis di hospital, dan di antara audien ataupun peserta yang hadir dalam ceramah itu sebahagiannya adalah pesakit-pesakit kanser. Dan kita tahu bahawa kanser ni adalah di antara penyebab kematian nombor 1 dalam dunia. Saya ingat kanser ni kira antara penyebab paling besar orang mati. Bagaimana yang saya sebut kan, bila bercakap dengan orang sakit kanser ni, orang nak mati, kita pun nak mati, cuma beza dia mereka tu dalam keadaan tahu lah kan. Sebab kanser ni memang boleh dijangka berapa lama dia hidup tu. Orang yang kena kanser ni memang kita boleh tahu bila dia nak mati dari sudut ilmu perubatan, tapi dari sudut takdir al-qada wal qadar tak tentu juga. Tapi ramalan tu ada. Memang bila orang sakit kanser, doktor boleh tahu dia punya stage ke berapa, saya duk sembang tadi. Dan memang kita dah boleh tahu deadline. Adat katanya memang time ni tak ada lah, tapi dia boleh jadi awal dan boleh jadi lewat daripada itu. Kehidupan orang yang tahu tarikh mati ni tentulah tak sama dengan kehidupan orang yang tak tahu. Jadi orang yang tahu, orang yang dijangka tarikh kematian ini tentulah lebih bersedia daripada orang yang tak tahu. Semangat untuk buat amal, semangat untuk menambah ibadat, semangat untuk melakukan ketaatan tu lebih kuat berbanding dengan orang yang mungkin merasakan hidup dia lebih panjang. Bagus juga kadang-kadang tahu mati bila ni kan. Tapi kita bagi tahu, saya sebut juga,
Walaupun saya mungkin tak ada penyakit kanser, tuan-tuan ada penyakit kanser, tapi kita merancang, Tuhan juga merancang, boleh jadi tuan-tuan lebih lama daripada orang yang sihat. Pasal mati ni dia bukan semata-mata melalui penyakit, dia juga boleh datang secara tiba-tiba. Dan Nabi bagi tahu salah satu daripada tanda kiamat apa dia? Salah satu daripada tanda kiamat, banyaknya kematian mengejut. Tanda kecil lah. Salah satu daripada tanda kecil kiamat, semakin dekat dengan kiamat, semakin hampir dengan kiamat, banyaknya kematian yang berlaku secara tiba-tiba, mengejut. Aksiden ke, tak ada pasal. Banyak kita duk dengar lah ni, banyak yang mati tak ada pasal. Lebih banyak daripada orang yang mati secara berpasal. Ini semua ni mengingatkan kita untuk bersedia lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan hidup kita dalam kebaikan. Kita doa apa? Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan kehidupan itu baik untuk kami. Tetapi andai kata kematian itu lebih baik, mati itu lebih baik untuk kita, lebih baik mati. Kita tak bolehlah minta mati, tapi andai kata kematian itu lebih baik. Pasal kalau kita hidup pun belum tentu selamat, tuan-tuan. Kalau matilah bagus. Pasal lah duk mengaji elok, duk atok kuliah, duk ikut pergi mana-mana, bagus ya kalau matilah. Ke depan belum tentu. Kalaulah kehadapan, kita tak tahu, tapi kalaulah kehadapan itu sesuatu yang sebaliknya, maka matikalah kita. Jangan duk kira keraya. Ada orang doa, ya Allah, kalau nak ambil pun bagi dan raya lah. Biar penghabis lah kan. Raya belum tentu baik, tuan-tuan. Okay. Saya malam ni nak bersoal jawab dengan tuan-tuan, tapi sebelum tu kita pergi dulu sikit lah perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lepas tu ada soalan-soalan yang masuk, saya akan jawab lah. Saya ingat dalam 10-15 minit kita selesai untuk pusingan mukadimah yang pertama. Kebiasaannya bulan Ramadan dikaitkan dengan bulan yang paling terbaik untuk kita berdoa. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tolak. Tak tolak ni erti kata mustajab lah, makbul, diterima. Doa imamun adil, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang teranaya, yang dizalimi. Dan doa orang yang berpuasa ketika dia berpuasa, sedang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Kan? Jadi malam ni kita nak tengok, dan mungkin kita juga pernah dengar beberapa tempat waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Dalam erti kata yang lain, waktu-waktu yang mustajab, yang sepatutnya kita orang beriman, saya tuan-tuan semua ni, mengambil peluang tersebut. Jangan duk meralik, kan? Jangan duk meralik, jangan duk buat tak ketahuan lah, kan? Rugi. Okey. Yang pertama, dan ini pun ada kaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, 1/3 akhir malam. Dan bila masuk bulan Ramadan, baguslah.
Pasal kita bangkit. Bulan lain, tuan-tuan saya tak tahu, tapi saya harus. Tuan-tuan mungkin bangkit 1/3 akhir malam, iaitu bermula daripada pukul 4 lah. Kan? Kita ada 12 bagi 3 yang akhir tu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, kan? 2. Pukul 3 ke atas ke bawah saya tak tahu. Ke atas lah kot tu. Kan? Pukul 3 ke atas. 3, 4, 5, 6. Time ni time yang terbaik. Dan inilah time sahur. Time sahur. Jadi time sahur tu adalah time mustajab doa. Sebab kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia ketika mana berbaki 1/3 akhir malam. 1/3. Yang ni waktu terbaik nak semayang tahajud ke, nak semayang sunat ni terbaik. Waktu yang terbaik. Dan apabila Allah turun ke langit dunia, Allah berfirman, sesiapa sahaja yang berdoa ketika waktu tersebut pasti akan diterima. Confirm. Artinya doa tu tak tertolak. Cuma macam selalu saya sebut lah, Tuhan kata confirm terima, tapi tak boleh pun. Sebab tuan-tuan, ini kita nak refresh balik, nak ingatkan semula. Doa ni dia boleh jadi dalam 3 perkara, 3 keadaan. Satu, tuan-tuan doa minta A, dia akan bagi A. Yang ni senang kira. Apa yang tuan-tuan minta, yang tu lah dia bagi. Kita tahu kata dia bagilah, pasal kita tahulah kita minta apa. Yang tak tahu minta apa, yang geng doa ramai-ramai ni. Ini yang geng kelabu asap ni. Mereka ni kan tahu pala ekor pun tahu amin ya. Apa yang kawan tu minta pun tak tahu. Boleh tak boleh pun harap kat tu imam lah. Ni macam nak main tarawih ni. Sallallahu alaihi apa alik pun tak tahu. Baca apa pun tak tahu. Dia kira sambut ni. Alik. Tak salah lah nak selawat. Tak ada siapa larang. Bagus lah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab kan. Tapi kita ada peraturan lah. Tak perlulah kita menetapkan setiap rakaat itu dengan salawat. Kemudian bukan setakat salawat, ditambah pula al-khalifatul ula wa khalifatus sani wa Abu Bakar wa Umar. Benda ni sudah pastilah tak ada di zaman Nabi. Sebab kalau benda ni ada di zaman Nabi, macam selalu kita kata, tak payah duk pening kepala siapa nak ganti Nabi. Pasal Nabi bagi tahu dah, khalifah pertama Abu Bakar, nombor 2 Umar, nombor 3 Uthman, nombor 4 Ali. Hang tahu mana? Tu tarawih dia sebut. Tarawih ni ada zaman Nabi lagi. Tapi bila Nabi wafat, berbalah. Bukanlah bertengkar apa, bincang siapa nak ganti. Sepatutnya kalau ada lagu orang kita duk baca lah, ni tak gaduh lah. Hampa ni duk bincang apa? Apa tak dengar Tok Bilal duk kata apa? Khalifah pertama Abu Bakar, nombor 2 Umar, nombor 3 Uthman. Selesai lah. Tak ada.
Tok Bilal dia kecemahan main dekat-dekat bulan puasa. Foto stay apa balok kan. Ha? Elon kena tambah pasal bacaan pun tambah Dia kata bulan lain dekat bang bulan ni dengan baca khalifah apa kebala takkan bayar sama kot. Dia pun kan. Ini semua benda tambah rekaan manusia saja buat nak bagi susah. Kan? Yang makmum tak ketahuan apa pun terkumat kami. Tuan-tuan biasa pi tak? Kadang-kadang kita pi satu pension, ada menyanyi, kita ni kan jenis menyanyi kan. Tapi menyanyi ada, kita pun tak maulah bagi malu, buatlah juga. Banyak kan lagu tu. Pasal tu kadang-kadang tadarus pun kita nak kena buat pemeriksaan semula. Tadarus ni 3-4 orang, bagi seorang tekong hak terror sikit 3-4 orang, dan kena, dia bukan boleh bubuh nama, dia kena tengok, kena sedak diri tu. Kalau iqra, duk kumpulan iqra. Kalau duk tan tin tun ban bin bun san sin sun, hang duk grup tu, jangan masuk grup hak yang lancak. Sekali hang jadi kita bukan nak berjatuh, nak pelekeh orang, tapi tadarus artinya kita memperlancarkan bacaan, bukan nak mengaji waktu tu. Dia orang lain kalau tang dia saja tahu dah setengah jam, ngantuk orang lain. Duk beda dia lah ni, macam ni lah. Kita buat kelas kat hang, kami main tengok. Tadarus. Saya bukan nak pelekeh, tapi manusia ni kena sedar. Dia duk kumpulan mana? Kan? Dan jangan kalut. Jangan kalut. Okey. Sengah-sengah tekong tu, boleh lah. Boleh lah. Ada yang salah, dia tak mau tegur. Pasal apa? Sekali dia jadi lambat. Ni nak moral lagi. Pukul berapa nak sudah? Ada tak betul panjang pendek. Kadang-kadang tadarus tu, kita pun pelik. Tadarus tu, tak ada tegur langsung. Takkanlah semua pasih mustahil. Ish. Abang bi tadarus cepat balik, tak ada tegur. Tak tahu aku baca semua. Kami kumpulan kami semua baca semua, tak ada tegur. Dah hampa semua jenis nak balik awal kalut. Kalau tegur dia jadi lambat. Ini kita kena benda-benda ni kena buat teguran awal ni. Kan? Tak apa tegur tak apa. Kan? Kita ni bukan upacara tradisi tahunan. Ini benda ibadat. Buat bagi termak, buat bagi tertib, kan? Okey. Yang pertama kita minta A, kita dapat A. Yang kedua kita minta A tapi Tuhan tak bagi apa yang kita minta. Dia tukar. Doa yang kita minta tu dia tukar dengan menyelamatkan kita daripada satu bala yang akan kena pada kita. Yang ni kita tak tahu. Sepatutnya bala tu kena, musibah tu menimpa kita, tetapi disebabkan oleh doa kita, Allah angkat daripada diri kita. Yang ni kita tak tahulah. Mungkinan apa-apa yang tak elok jadi pada keluarga kita, tiba-tiba benda tu tak jadi. Sebab apa tak jadi? Kita tak minta pun. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada bala, janganlah bagi jadi benda tak elok. Kita tak minta, tapi selamat. Sebab apa selamat? Sebagai galang ganti kepada doa kita yang kita tak dapat tadi. Yang ketiga, kata para ulama, tak dapat yang nombor 1, tak dapat yang nombor 2, kita akan ambil doa tu esok di akhirat dalam bentuk pahala. So simple. Tapi esok ni, pahala salat, pahala baca Quran, salah satu pahala yang kita akan tebus adalah pahala doa. Doa tu Tuhan tak bagi di dunia, dia taruh, dia simpan sebagai balasan di akhirat. Artinya tak rugi orang yang berdoa. Tu satu, waktu yang pertama. Waktu yang kedua, ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa.
Maknanya waktu dia nak tunggu buka puasa lah, waktu dia nak buka puasa tu. Dah bang tu dia kena makan lah. Jangan bang duk doa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizq. Ini sudah salah. Menyelisihi sunnah, hilang kebaikan. Kenapa? Melewatkan Lepas tu bila nak doa, masa hang duduk tunggu nak bang tu, pukul berapa pergi duduk meja makan? Pukul 6. Pukul 6. Lepas tu dia gaduh lambat. Awak lambat. Mau tak lambat pukul 6 tunggu. Penantian suatu penyiksaan dalam setengah riwayat palsu. Bila kita tunggu memang tertekan. Cuma kita tak tunggu, tetap bang. Masa kita duduk tunggu melangut tu kan, selalunya majlis buka puasa lah, kita pi awal apa semua, kita doa. Masa duduk tunggu tu dia kalut sembang. Lepas tu bila bang dia kalut doa. Orang bang kira nak makan. Tu satu. Satu lagi, tidak ada doa yang sahih tentang doa berbuka puasa. Doa makan ni tak ada satu yang sahih, melainkan hak Bukhari tu satu ya. Hak bismillah tu. Hak tu dalam Bukhari. Hak tu ya, satu tu ya. Yang lain semua tak sahih. Nabi kata nak makan bismillah. Yang tu paling sahih pasal duduk dalam Bukhari. Yang lain tak sahih. Bismillah makan lah. Cuma ada 2-3 riwayat, tapi tak apalah pasal dia doa. Tapi kita bagi betul dengan makna. Pegang gelas. Nak sunnah lah ni. Bacalah doa apa? Allahumma laka sumna, dah kata tak sahih. Zahaba adh-dhama'u. Dia pun bacalah, pegang ayat gelas. Zahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata ajr insya-Allah. Ini masalah tak faham baca doa. Doa tu maksud apa tuan-tuan? Zahaba adh-dhama'u, telah hilang dahaga. Wabtallatil 'uruq, basah tekak. Nak hilang dahaga apa, nak basah tekak apa, ayak pun tak minum lagi. Pun kita tak tahu apa dia baca pun kita tak. Kalau kita terjemah tuan-tuan gelak mampu tang tu. Pasal kita baca Arab saja, itu ya boleh tumpang sikit. Tu kalau kita pegang gelas kan, telah hilang dahaga, telah basah tekak pahala dengan izin Allah. Kawan yang sebelah tengok hang nak hilang dahaga apa, basah tekak ayak pun tak minum. Doa tu artinya kalau nak baca sekalipun setelah minum, munasabah lah dengan makna. Ini benda-benda simple tapi besar maksud dia. Artinya pengamalan kita tidak berdasarkan kepada ilmu. Orang kata doa nak buka puasa, dialah makna tu. Doa ni bukan penting apa yang susunan dia, maksud pada doa tu. Pasal tu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu jawami'ud du'a. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara benda yang paling dia suka jawami'ud du'a, doa yang ringkas. Jawami', doa yang simple, pendek. Doa-doa Nabi semua pendek. Kan? Itu satu benda. Kan? Jadi waktu yang kedua ketika berbuka puasa, dan orang yang berbuka puasa sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, selepas daripada salat fardu. Cuma selepas daripada salat fardu ni ada khilaf di kalangan para fuqaha, para ulama. Ada yang kata selepas atau penghujung duburis salah. Penghujung salat itu dengan maksud selepas daripada tasyahud, lepas daripada tahiyat.
Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Al-Imam An-Nawawi kata, diharuskan, dibolehkan seseorang itu untuk melewatkan salam. Ini Nawawi kata. Maknanya kalau kita dengan Tok Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tak salam lagi, tak apa. Kita lambatkan, lewatkan salam untuk kerana membaca doa. Kata Al-Imamun Nawawi, benda itu tak menjadi suatu kesalahan. Dah habis apa semua kita doa, Assalamualaikum warahmatullahi, tak apa. Mungkin tuan-tuan hari tu ada hajat lebih sikit, ada masalah lebih sikit, nak guna peluang tu lajak lebih sikit, walhasil imam dah bagi salam. Tak semestinya kita memberi salam seiring dengan salam tu imam. Ada juga yang berpendapat maksud duburis salah, di hujung salat itu dalam erti kata selepas daripada salat. Artinya lepas daripada salam lah. Jadi ini berbeza pendapat. Tetapi yang sabit dalam hadis, Nabi berdoa selepas daripada tasyahud. Memang Nabi sebut. Nabi kata siapa yang lepas baca tasyahud, tahiyat, kemudian dia baca doa tu 4 perkara tu, dajjal, azab kubur, fitnah apa semua tu, kemudian thumma, selepas daripada itu dia pilihlah apa-apa doa yang dia nak baca. Jadi kalau sebab itu setengah-setengah orang lepas bagi salam dia mangkit balik. Pasal apa dia tak doa? Dia dah doa. Nah, tuan-tuan boleh pilih lah. Okey. Seterusnya, ketika mana saat peperangan sedang berkecamuk. Ini kita dipoleh alhamdulillah aman lah. Saudara-saudara kita di Syria, di Iraq, ini tempat-tempat tengah perang ni mustajab depa doa. Dia kata kalau perang dengan bini, itu tak masuklah hadis lah. Ini perang antara dua pasukan. Perang yang betul-betul ya. Ketika mana tengah berkecamuk, tengah orang bom, tengah orang duk berperang, menembak apa semua tu, doa. Waktu tu mustajab. Waktu tu mustajab. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, ada 2 doa yang tidak ditolak. Antaranya doa ketika mana perang berkecamuk. Disebut oleh Al-Imam Abu Dawud. Yang berikutnya ketika hari Jumaat. Mari nah. Dan Jumaat yang berikutnya lah kan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pada hari Jumaat ada suatu waktu yang mana sekiranya manusia berdoa dan kebetulan sewaktu dengan waktu tersebut, bila khilaf. Ada kata waktu tu imam naik mimbar, ada kata di antara 2 khutbah, ada kata lepas asar, ada kata lepas tu imam turun mimbar. Banyak pendapat, Nabi tak sebut. Tapi kalaulah betul kena ekor, kita doa-doa tu betul-betul kena dengan waktu tu, mustajab. Macam mana nak buat? Macam Lailatul Qadar. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Senang ya. Daripada hari pertama sampai hari ke-30, tuan-tuan semayanglah betul-betul, confirm dapat. Siapa yang semayang hari pertama sampai hari ke-30 dia dapat. Macam mana nak kata dia dapat? Pasal salah satu daripada hari tersebut. Jadi kita tak payah duduk kalut ni, lepas ragu, lepas ragu. Lepas tu pasal hang balong. Tu ya. Lepas tu mangkit pula dia duduk kalut. Oh, pokok lah dia duduk kalut. Oh, yang ni lah. Sebenarnya benda ni kita tak tahu dan kita tak disuruh duk buat spekulasi. Pasal benda-benda ni hanya membunuh semangat orang untuk beribadah. Buatlah. Jadi nak doa bagi kena ni daripada awal Jumaat tu sampai habis hari Jumaat, sampai nak asar hari Jumaat tu berdoa. Guna peluang tu. InsyaAllah kalau tuan-tuan banyak berdoa hari Jumaat tu,
mesti peratus untuk sama dengan waktu mustajab tu besar. Okey. Kan? Berikutnya, ketika bangun tidur di tengah malam, dengan syarat dia tidur dalam keadaan suci, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, mana-mana hamba yang tidur dalam keadaan bersuci ni ambil wuduk lah, kemudian dia terjaga nak pi kencing ke, terjaga mimpi ke, terjaga terkejut, tergempak apa ke, waktu tu dia doa. Nabi kata kalau dia doa, tak kiralah perkara dunia ke atau perkara akhirat, tetap Allah akan perkenankan. Tuan-tuan tidur terkejut ataupun mangkit lapang ayak ke, pergi beli ayak ke apa ke, ataupun ni sahur boleh terbangun tengah malam, doa mustajab, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Disebut oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kan? Seterusnya, di antara azan dengan iqamah, lepas daripada azan dan sebelum orang qamat, ini mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan ditolak doa yang diminta ketika antara azan dengan iqamah. Lepas daripada azan, kita baca selawat. Lepas selawat, baca doa lepas azan. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kan? Kita baca tu, lepas tu kita baca doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Baca sampai habis. Lepas tu raditu billahi rabba. Lepas tu kita doa. Waktu tu mustajab. Sampai orang qamat. Sampai orang qamat. Okey? Ketika sujud. Dan ni satu salah faham juga. Dia pergi tambah pula dah, sujud yang terakhir tu tajuk drama. Sujud terakhir ni tajuk drama. Waktu mustajab pada waktu sujud, bukan sujud terakhir, setiap sujud. Dan tidak ada sunnah memperlamakan sujud yang terakhir. Adakah sunnah melamakan sujud yang last? Tak ada. Dia kata kita nak doa, setiap sujud itu sama, mustajab. Sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga, sujud yang keempat, sujud kelima, sujud keenam, sujud ketujuh, sujud ke-8. Semua tu waktu mustajab. Kan? Kata Nabi dalam riwayat Muslim, Ibnu Abbas meriwayatkan, adapun waktu sujud adalah waktu paling hampir. Nabi tak sebut sujud apa, terakhir ke awal ke, artinya sama. Waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Fajtahidu fid du'a, maka perbanyakkanlah doa. Pasal itu sebenarnya waktu yang terbaik dalam sembahyang tu kita doa. Belum salam, masa sujud. Kan? Nampak? Okey? Ketika sedang hujan. Kan? Waktu hujan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dua doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Doa ketika azan dan doa ketika hujan. Kata Al-Imam An-Nawawi, doa ketika hujan tidak ditolak kerana hujan adalah rahmat. Artinya bila hujan turun tu, rahmat turun. Jadi bila kita doa ketika rahmat turun. Itu sebab kenapa doa kita mustajab, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi kita kalau hujan doa ngeram bagus.
Melengkak punya bagus kan. Tarikkan selimut. Tambah hujan kita bila hujan? Hujan perlih ni pukul 2-3 pagi. Tapi ada juga yang dia kata hujan lah. Tak sedap mana? Memang. Bukan kata doa sedap pun tak. Seterusnya ketika Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar. Pasal apa? Karena kata Al-Imam Asy-Syaukani, sebab malam itu malam yang terbaik, malam itu para malaikat turun, disebabkan itu doa mustajab. Dan yang terakhir adalah doa ketika hari Arafah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ni untuk siapa ni? Sama ada yang duduk di padang Arafah ataupun yang duduk di selain daripada padang Arafah. Koklah kita tak pergi duduk padang Arafah, kita duduk padang Lati ke dah, padang Pauh ke, padang Bohok ke, kita mustajab tak? Mustajab. Nah, cuma jangan duduk pergi wukuf je lah. Wukuf tak boleh lah kan. Okey. So kita pergi kepada sesi soal jawab. Soalan yang pertama. Setakat mana yang sempat lah. Kalau tak sempat, kita sambung lepas ni. Bahaya kan. Seseorang itu salat dengan niat Isya. Dengan niat Isya. Tetapi berimamkan imam yang salat tarawih. Ini soalan yang pertama. Kita niat semayang isyak, tu imam tu semayang tarawih. Pasal apa? Pasal kita mungkin sayuk, sengkok, lecikang. Jadi sementara duk turun tu, nak bagi boleh pergi semayang tu, hilang mengoh tu, orang semayang tarawih dah. Dia pergi isyak tak buat lagi. Dia masuk, jangan pergi duk buat tarawih lah. Lagi haru dia pergi tarawih, isyak dak. Abang mayang isyak, aku pergi orang tarawih, aku buat tarawih. Betul isyak aku tak buat, tu pun padan dah, 11 rakaat dah. Kalau nak banding dengan isyak 4 dia, takkan mayang 11 dengan tak mayang 4 boleh masuk neraka. Kan? Kalau aku mayang 4, aku tak buat 11 lain lah ni, aku buat 11. Yang aku tak buat 4 dah. Elok lah. Hak yang 4 tu wajib je oi. Yang 11 tu sunat. Maka apa? Kalaulah berlaku situasi macam ni, caranya adalah kita masuk dengan niat Isya. Kita masuk dengan niat Isya. Soal berselisih niat dengan imam tak menjadi masalah. Tu imam niat dia, kita niat kita. Innamal a'mal binniyat. Dan banyak riwayat hadis yang cerita, banyak bukan sikit. Ada niat sunat, ada niat wajib, ada niat wajib, ada niat sunat. Jadi tak ada masalah. Maka tuan-tuan pun semayanglah isyak, berimamkan tarawih. Cuma jangan buat 2 rakaat pula. Dia kata dah tu imam salam, janganlah. Ketika mana tu imam duduk untuk tahiyat akhir bagi tarawih, kita ada 2 lagi. Jangan niat qasar pula. Kita ada 2 lagi. Kita duduklah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita bangkitlah sambung. Tuan-tuan ni saya nak ajak sikit. Ajak bila? Situasi pertama. Tuan-tuan tak semayang maghrib lagi. Sampai Masjid Alok Kedih, mereka semayang Isyak. Boleh tak nak ikut tu imam Isyak? Boleh. Dan tuan-tuan kena ikut lah, pasal dia jadi imam. Tuan-tuan niat apa? Niat maghrib. Jangan niat Isyak pula. Niat maghrib lah. Nak niat Isyak pun boleh, tetapi menyelisihi sunnah. Kerana Nabi bila dia semayang, dia ikut
tertib. Kita tak semayang maghrib lagi, tak apa, kita jamak sekali, kita buat maghrib kemudian boleh, tetapi menyelisihi sunnah. Kerana Nabi akan buat yang mana datang. Jadi kita tak semayang maghrib lagi, kita niat maghrib mah, dia niat isyak. Rakaat pertama tak ada masalah, rakaat kedua tak ada masalah, rakaat ketiga kita dah habis dah pasal maghrib. Tu imam kena bangkit lah pasal dia isyak. Kita buat apa? Kita duduk dan tunggu. Kita duduk dan tunggu. Tu imam biar habis nombor 4 pasal dia isyak. Sekali dia duduk, kita salam bersama-sama dengan dia. Itu kaedah orang maghrib ikut orang isyak. Ya. Tak, kita tunggu, duduk saja. Nah, kita tasyahud bersama dengan imam. Kita tasyahud akhir bersama dengan imam. Kita duduk tunggu. Percuma kita tak bangkit? Ya Allah, jangan tanyalah. Maghrib apa rakaat? Dekat-dekat puasa dia buat kelabu asap pula. Maghrib 3 pasal tu tak boleh bangkit. Dia kata kalau bangkit batal. Kalau dia bangkit batal. Menambah dengan sengaja. Nambah dengan sengaja batal. Okey. Berikutnya, hak kes tadi. Maka dia pun mayanglah tarawih. Mayang tarawih. Mayang isyak. Lepas tu dia pun tambah 2. Bila dia duk tambah 2, dia terlepas lagi 2. Dia perhabis 2 isyak, depa nu habis 2. Artinya dia baru 4 isyak. Depa nu dah 4 tarawih. Dia jadi guru mana? Tarawih ni tak ada bilangan paling sikit. Artinya sekali dia dam apa? Dia dam 4 tarawih dengan 3, kita ambil perlis lah, jangan ambil luar. 4 tarawih dengan 3 witir. Tak apa tak? Tak apa, tarawih paling kurang 2. Kok lah tuan-tuan mayang 2. Ish, dia kata mutabak tu kalau biar lama sejuk bukan nak sedap. Dia pun bagi salam balik. Dia buat doa ya balik. Dia balik duk, balik. Makan mutabak. Bini tanya awak balik awal. Aku tak ingat mutabak. Balik makan. Lepas tu dia leno. Dia leno. Lepas dia leno tu dia buat apa? Dia boleh nak esok dia bangkit. Dia tak ada masa, dia buat. Kalau dia malas sangat, dia buat witir terus. 2 tarawih, 1 witir. Padan lah. Dia kata tak apa, bukan kena sebelah. Sebelah tu untuk rajin, hang balok kategori lain. Bukan balok, mana boleh? Boleh. Boleh. Azan, tak azan. Saya kita sambung sikit. Oh, awal sikit. Oh, awal sikit. Oi, kacau ni. Nanti bulan puasa kenapa betul? Okey. Seterusnya. Ya, itu kategori dia. Okey. Soalan yang berikutnya, mencari masjid yang imamnya bersuara bagus, apakah boleh untuk kita keluar daripada qaryah dan salat tarawih di qaryah yang lain kerana ingin mencari imam yang suaranya sedap dan mendatangkan khusyuk? Nampak? Boleh tak? Dia nak pi cari tu imam lain. Soalan ni keluar kerana pada asalnya seseorang itu wajib salat di dalam qaryah. Pada asalnya. Sekiranya tidak ada sebab, tidak ada alasan dan tidak ada uzur, pilihan dia kena semayang dalam sebab semayang jemaah ni dia bukan semata-mata semayang, dia melibatkan perpecahan, melibatkan perpaduan, fitnah dan sebagainya.
Kalau kita duduk dalam qaryah ni, tak semayang dalam qaryah ni, dia akan membuka pintu perpecahan, pintu fitnah, sangka menyangka, salah faham. Banyak. Okey. Tujuan semayang jemaah ni nak bagi bersatu. Maka sebab tu ulama' tu tak boleh duduk keluar, tak ketawa lah. Tapi kalau kerana mengaji, ataupun tu imam tak boleh pakai, tak sah, bolehlah dia keluar. Ada alasan lah. Tetapi untuk tarawih, boleh kita keluar walaupun alasan kita takat nak cari tu imam sedap. Kerana kata para ulama, ini hanyalah perkara sunat. Kukuk mungkin tu imam dia baca pendek, tu imam dia baca laju, tu imam dia baca tak sedap, dia mungkin nak pi tukar selera pi imam. Tak menjadi suatu dosa. Boleh. Sebab salah satu daripada benda yang penting salat malam ni dua. Bacaan yang panjang dan khusyuk. Bacaan panjang dan khusyuk. Jadi kalau kita nak pi cari, tak ada masalah. Dan benda tu pun tak menimbulkan fitnah macam kita tinggal semayang Jumaat. Kan? Mungkin kita masuk lah? Belum Okey. Jadi tak ada masalah. Kalaulah kita sebut, kita langsung sikit, mencelah sikit. Kalaulah tu imam tu tak boleh hafal banyak, dia nak buka mashaf. Ini antara soalan yang popular ya. Membaca berdasarkan pada mashaf. Tu imam yang makmum tak duduk kalut, dia pun kalut nak tengok. Okey. Apa hukum baca daripada mashaf? Untuk salat wajib, majoriti ulama pegang dibenci, makruh. Salat fardu, kerana salat fardu prinsip dia faqra ma tayassar minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Perbuatan membuka Al-Quran termasuk daripada takalluf, buat payah. Hak semayang fardu. Semayang fardu baca takat mana boleh. Tetapi untuk semayang sunat, pertama, sunnahnya baca lama. Nabi baca panjang. Yang kedua, ada hadis membenarkan boleh, iaitu hadis Aisyah dengan hamba dia nama Zakwan, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari. Jadi Zakwan ni hamba Aisyah, minta izin untuk baca mashaf. Baca mashaf. Dia nak semayang ni, semayang sunat malam, mayang malam, tahajud lah, mayang sunat. Dibenarkan dia tengok mashaf. Sebab ulama' kata tak suka tengok mashaf ni, tempat sujud tak boleh tengok, lepas tu kita duduk kalau nak buka apa semua dan sebagainya lah. Tak apa, yang tu kita boleh ejah. Jadi kalaulah timbul persoalan, boleh tak kita tengok pada mashaf, tu imam tengok mashaf, ada riwayat benarkan. Dan itu menepati roh semayang malam baca Saya selalu duduk nasihat jemaah, tuan-tuan, bila tuan-tuan nak semayang malam, mayang duduk. Kalau tak mampu beli Al-Quran stand tu mahal, kan? Mayang duduk, buka Quran, papan rehat, ambil papan rehat, buka Quran, baca macam tuan-tuan duduk mengaji tapi semayang, kan? Tuan-tuan duduk bersila, buka Quran, buka papan rehat, Allahu Akbar, nak baca Alif Lam Mim. Pasal kalau tutup, dia tak jadi Alif Lam Mim, dia jadi Alam tara kaifa fa'ala rabb. Tapi buka tu Alif Lam Mim, panjanglah kan. Buka, lepas tu dah habis semuka, baca lagi semuka, boh lagi, biar 2 juz rakaat pertama, habis 2 juz, habis 2 juzuk, Allahu Akbar,
Subhana rabbil azim. Baru rasa semayang. Dia kata saya duduk semayang malam tak rasa lah, tak dok khusyuk, tak dok roh. Baca apa? Inna ni kalau taranum pun tak ada apa. Betul tuan-tuan boleh buat kaedah ni. Baca bagi panjang, tengok mas. Tapi semayang fardu tak payah, tak perlu. Okey. Kita bagi laluan berdazan sikit. Okey. Jadi itu bagi kategori apa? Bagi kategori salat malam. Jadi artinya bolehlah kalau kita nak keluar dan kita berpindah ke masjid yang lain. Berikutnya, satu lagi soalan yang boleh kita ambil insya-Allah, iaitu berkaitan dengan i'tikaf. Berkaitan dengan i'tikaf. Wanita boleh tak dia beriktikaf di masjid? Boleh. Wanita boleh beriktikaf. Laki-laki of course lah. Pertama, sikit kita sentuh pasal ada soalan berkaitan iktikaf ni. Iktikaf artinya kita niat duduk di dalam masjid untuk melakukan ibadah. Sekarang ni pun tuan-tuan iktikaf ni. Tuan-tuan masuk, kemudian tuan-tuan salat, tuan-tuan duduk dengan niat apa ni? Niat ibadah. Sekali bila tuan-tuan keluar, batal lah. Habislah iktikaf. Okey. Cuma adalah ulama yang mensyaratkan mesti puasa, mesti apa, semua banyak lah. Tapi iktikaf asalnya duduk. Arti iktikaf itu maksudnya duduk. Lelaki dituntut. Dalilnya Nabi SAW apabila masuk 10 yang terakhir, baginda akan masuk ke dalam masjid dan tak keluar dah sampai malam raya. Pagi itu baru dia keluar. Masuk tak keluar dah. Tapi kalau kita yang mungkin ada masalah nak masuk keluar tu tak apalah. Bila kita masuk, start iktikaf, keluar batal, masuk balik start semula. Kan? Tapi kalau kata sampai tuan-tuan tak ada masalah nak duduk 10 hari, lagi baguslah. Masuk duduk tu satu. Yang kedua, wanita juga dibenarkan i'tikaf kerana dalil-dalil i'tikaf umum. Wa antum aakifuna fil masajid. Maknanya lelaki dan perempuan termasuk dalam makna i'tikaf. Cuma bila wanita nak main i'tikaf, dia kena izin suami. Nak kena jaga aurat. Dan tempat dia nak duduk tu mestilah dalam keadaan selamat, terlindung. Laki-laki berkelimpang kat tepi-tepi ni tak apalah. Orang perempuan dia kena ada teras, dia kena ada bilik. Syarat-syarat tu kena ada lah. Tetapi kalau ditanya, dilontarkan soalan, boleh tak kami orang perempuan pergi beriktikaf di masjid? Boleh. Sebagaimana yang dituntut ke atas lelaki, dituntut juga ke atas wanita. Cuma wanita ni dia kena jaga adab dan etika dia lebih sikit lah. Macam main masjid lah kan, dia ada peraturan-peraturan yang lebih sikit. Mungkin suami dia tak mau main, dia nak main, tak apa, suami dia izin, dia marilah. Kan? Okey. Kemudian i'tikaf ni juga antara isu yang akan timbul, kita sentuh pilah walaupun masih awal lagi, iaitu tentang hadis la i'tikaf illa fi salasati masa saja. Iaitu hadis yang Nabi sebut tidak ada i'tikaf melainkan hanya pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Mudah untuk tuan-tuan faham supaya tak pening kepala duk bertengkak, duk berbalah bab ni. Pandangan pertama, tak sah selain 3 masjid. Maknanya tak ada iktikaf.
Masjid apa pun tah dunia ni tak ada melainkan tiga ni ya. Semata-mata tiga ni. La i'tikaf. Tak ada. Tak ada, tak ada. Tu pandangan apa? Kalau nak i'tikaf Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lain pada masjid tu tak ada makna i'tikaf. I'tikaf hak 10 takhir ni tak ada. Pandangan kedua, yang ni yang kita kebanyakan pegang ni. Tidak ada i'tikaf itu bukan bermaksud tak sah, tetapi tidak afdal. Artinya boleh, sah, dapat pahala, cuma tidak sebaik afdal 3 masjid. Antara dua pendapat ni saya lebih cenderung pada pendapat kedua. Pertama, sebab dalam Al-Quran dia umumkan masjid-masjid, boleh beriktikaf di masjid. Yang kedua, kalaulah kita pegang hanya 3 masjid, maka syariat hukum iktikaf ini tak ada makna. Sebab untuk kita sampai di 3 masjid ni tipis, maka tak mungkin agama buat satu syariat yang akan merugikan orang ramai. Jadi benda ni khilaf. Siapa yang dia pegang kata tak ada, tak apalah. Tapi siapa yang pegang, dia mari masjid sah. Masjid selain daripada tu tak masuk lah. Setengah ulama dia syarat pula, bukan takat masjid, mestilah masjid jami', iaitu masjid yang didirikan padanya boleh semua masjid buat Jumaat, tak ada masalah, selesai. Jadi selain daripada tu, yang bukan masjid tak ada i'tikaf. Yang ada apa? Berkumpul-kumpul, melepak boleh ya. I'tikaf mari masjid. Okey, wallahu taala a'lam. Ni saya nak pergi kepada soalan telefon sikit. Soalan telefon ni soalan tak masuk bab, tapi kita layan pilah. Dah tanya kan. Sagi soalan ni pun kita dah jawab, tapi mungkin di tempat lain, mungkin dia tak dengar. Apalah, kita jawablah pula. Isu perut ikan. Mungkinlah pasal makan sok ni, no, Cik Ilyas no, glamour masam lah. Dengan ikan bilis. Semua ni mana ada orang buang perut. Pertama tuan-tuan, saya beritahu, tuan-tuan mungkin dengar Ustaz Nur kata perut ikan najis, perut ikan apa kebala ni. Kita ni tuan-tuan, ikan ni apa benda yang kita tak boleh makan? Yang kita tak boleh makan daripada ikan ni satu ya, tulang dia. Tu pun bukan pasal haram, pasal takut lekat. Kalau tak lekat, makanlah. Tu jawapan bodoh. Ikan ni apa pun kita boleh makan. Semua kita boleh makan. Tak ada satu pun bahagian daripada ikan tu yang haram. Tak ada. Dalil pun tak ada kata haram. Dalam hadis Bukhari, Jabir, kot tak silap saya, Jabir, depa tangkap ikan paus. Itulah hadis Bukhari tu. Tuan-tuan ingat? Tangkap ikan, tahu lama mana depa makan? 20 hari. 20 hari depa makan ikan paus. Depa pun tak tahu ikan apa besar. Makan. Ada orang tanya, boleh makan tapak Sulaiman? Yang tak boleh makan ni apa dia? Sulaiman tu. Sulaiman tak boleh makan lah kan? Cikgu Sulaiman, Datuk Sulaiman, tak boleh lah. Balik cerita kat Nabi. Dia tahu kami tangkap satu ikan besar, 20 hari kami makan baru habis. Nabi kata tak ada ke bagi-bagi kat aku. Itulah hadis tu. Tak ada ke lebih-lebih bagi kat aku.
Tak ada pula lah hadis tu ulama kata Nabi tanya hampa buang perut dak. Tak ada. Tak ada hadis. Nabi kata hampa ni makan ikan besar ke tu buang perut. Tak ada. Bahkan dalam hadis Nabi kata halal bangkai dan segala apa yang ada di dalam. Dan apabila Quran tak sebut, hadis tak sebut, kita tak payah duk kalut. Ada ke ustaz duk pergi mengajak pula kita kena buang ni, tak boleh makan. Yang kita bilih ni orang yang rajin saja duk pergi buang perut. Toh dia sendiri yang ajak patua tu pun dia tak buang. Perut bilih tak? Perut bilih hitam-hitam. Siapa yang rajin pergi duk kiki? Orang tak ada kerja, kita banyak kerja nampak. Makan goreng ni orang perak, orang apa buat perkasam, buat apa glamour masam semua orang peram dengan perut-perut. Tak apa, tak ada dalil. Bila tak ada dalil, asal sesuatu adalah halal. Ni kena jawab juga. Soalan ni saya jawab juga pasal apa? Pasal ini antara favorite bulan puasa. Beli berkilo dah. Okey. Satu lagi, saya ingat satu lagi kot. Ada satu soalan ni yang kita ambil. Saya kerja di Sarawak, balik cuti di Perlis 2 minggu. Bolehkah qasar salat ataupun tidak? Bagi orang yang dah bermustatin di satu tempat, macam kita sebut semalam, bila dia dah pindah di satu tempat, dia duduk di satu tempat, itulah tempat dia yang baru. Bila seseorang itu pergi di satu tempat, dia ada pekerjaan di situ, mengaji ke apa ke, dia menetap di situ, itulah rumah dia yang baru. Selain daripada itu, dia balik pada hukum musafir. Banyak ni tuan-tuan orang Kelantan main merantau jual nasi kabu belah Perlis. Dia beli rumah di Perlis, dia orang Perlis. Bila dia balik Kelantan, dia musafir. Dia musafir, dia tu bukan orang Kelantan lah, tapi bila dia balik di Kelantan, dia kira penempatan dia yang baru di Perlis. Pakai Perlis lah, bukan pakai Kelantan. Tapi dia kata ni saya beranak, kita dah jawab semalam kisah Nabi SAW. Okey. Jadi untuk yang terakhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkati kita dan membenarkan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Berdoa banyak-banyak tuan-tuan, kita masuk dan kita dapat melakukan ibadat. Dan terima kasihlah pada pihak masjid bagi peluang kita buat kuliah yang terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jasa semua, buat kenduri untuk kita, kan? At'amallah man at'amana wa saqallah man saqana. Allah bagi makan pada siapa yang bagi kita makan, Allah bagi minum pada siapa yang bagi kita minum. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.